Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah al-kalam situ. Atas. As-sam wal basar. Sifat sama dan basar. Mendengar dan melihat. Mana pendengaran dan penglihatan. Pendengaran itu sifat. Adapun mendengar itu ta'aluk sifat. Melihat itu ta'aluk sifat. Adapun sifat sebenarnya ialah pendengar. Dia yang mendengar lagi yang melihat. Dia yakni Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan sifat pendengar tu bila sedia kala qadim. Lagi pula sifat dia iaitu kekal selama-lamanya. Sama dan basar, pendengaran dan penglihatan. Dia mendengar dan melihat yang tidak luput dari pendengarannya, yang terdengar, yang didengar meskipun tersembunyi. Mana pendengaran Allah Ta'ala dan penglihatan dia tidak tersembunyi oleh sesuatu. Asalkan benda itu maujud, ada je, maka berlakulah takluk sifat sama dan basar, iaitulah mendengar dan melihat. Sama ada yang maujud, yang ada itu qadim, zat di sendiri, ataupun yang hadis, zat makhluk. Syarat dia maujud, ada je benda tu dia takluk. Dia takluk sama dan basar. Ya, takluk apa dipanggil? Inkishaf, mana nyata, terang, nyata, tidak terlindung. Ya, di dalam sama dan basar Tuhan akan segala sesuatu. Itulah kehebatan sifat Allah Ta'ala. Kemudian tidak lenyap daripada penglihatannya yang terlihat meskipun sangat halus. Tidak menghalang pendengarannya oleh jauh. Kita bila jauh sangat, hingar banget dah tak clear, dah tak dengar kadang. Ya, tidak menolak penglihatannya oleh kegelapan. Kita bila gelap tak nampak, Tuhan serupa je gelap terang, tak ada hal lagi dia. Ya, semua tu makhluk dia tengok, dia lihat, dia dengar. Meskipun sangat halus, meskipun dalam gelap mananya. Dia melihat tanpa biji mata. Mana Allah melihat dengan sifat basar dia, bukan dengan biji mata. Kita lihat dengan apa? Biji mata. Tuhan ada, mata tak boleh melihat. Kita melihat pun bukan dengan mata, dan kita melihat dengan sifat basar yang Tuhan letakkan di mata kita. Lepas tu sifat tu kalau Tuhan tarik, orang tu akan buta, dinama buta celik. Ya. Mendengar bukan dengan telinga. Kita mendengar dengan sifat sama yang Tuhan jadikan, letakkan di telinga. Kalau tuan tarik sifat tu, walaupun telinga dia macam gajah pun dia tak dengar. Betul? Ya, orang yang pekak tu ada telinga tak? Ada, rupanya kita kena besar telinga dia je. Tapi kita panggil dia buat dah, rupanya pekak. Jadi pekak tu bukan dia tak mendengar, tapi tidak ada sifat sama. Kalau tak mendengar, ya, mungkin dia sebab jauh, terlinding, atau dia tidur, tu tak dengar. Ya, tak dengar lawan dia mendengar. Adapun pendengaran lawan dia tuli. Ada beza tu. Pendengaran lawan dia tuli. Mana kalau tak ada pendengaran, mana dia tuli. Orang yang tuli dinamakan orang yang tidak ada pendengaran. Tapi orang yang tak dengar tak dipanggil dia tuli. Ya, tak dengar tu lawan dia mendengar. Dia mendengar dengan dia tak mendengar. Tak mendengar maknanya dia tak dapat kesan, tapi benda alat pendengaran ada kat dia, cuma tak fungsi. Tu beza tu. Tidak menolak penglihatannya oleh kegelapan, ya. Dan dia melihat tanpa biji mata, ya, tanpa biji mata dan kelopak mata. Dia mendengar tanpa telinga dan daun telinga, sebagaimana dia tahu tanpa hati dan bertenaga tanpa ada badan, dan menjadikan tanpa perkakas, kerana tiadalah sifatnya menyerupai sifat makhluk. Itu kesimpulan dia. Kesimpulan dia mukhalafatu ta'ala lil hawadis,
Sebagian zatnya tidak menyerupai zat makhluk. Bila dia tidak ada jalan persamaan, maka cara dia tidak dikatakan satu benda yang pelik, tak ada apa pelik. Sebab itu cara dia. Tuhan dengan caranya, kita makhluk dengan cara makhluk. Ya, segala cara makhluk dia tidak sama dengan Tuhan. Tiap-tiap benda yang dipakai oleh makhluk sesuai dengan sifat makhluk, maka fallahu mukhalifun bizalik. Allah Ta'ala mukhalafah dengan semua itu. Ya, itulah kehebatan Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Mana tidak ada sedikit pun jalan persamaan antara dia dengan makhluk. Sebab dia yang maha sempurna, makhluk kita ni serba kekurangan. Dia maha mengetahui, kita maha jahil. Dan dia sifat dia berlawan. Segala kesempurnaan milik dia, segala kekurangan milik makhluk. Itu kesimpulan dia. Tapi pelik makhluk, benda yang paling hebat, paling cantik, paling hebat, segala-galanya kesempurnaan, dia tak jatuh hati. Ya, dia tak jatuhkan hati dekat situ. Dia tak cinta dengan zat yang maha sempurna. Dia bagi jatuhkan hati dia dengan makhluk yang tidak ada hakikat apa. Begitulah maknanya butanya mata insan, mata dalam dia ni. Sebab nak kesan benda ni mata dalam. Tapi bila mata dalam dia tak berfungsi, maka dia dapat kesan benda-benda yang seumpama. Dia hanya merupakan mata luar, yang mata luar tu pun hayawan pun ada. Ya. Sebab tu bila tak dalam taraf ni, Al-Quran letakkan dia taraf apa? Ulaika kal an'am. Dia sama dengan yang kaki empat. Ya. Sama apa kaki empat lihat macam tu, dia pun macam tu ke. Ya. Dia kalau tak sama, dia ada dalam dikemas, baru dia berbeza. Paling kurang per standard dia akal. Binatang tak ada akal, manusia berakal. Lebih atas lagi, qalbi sir tu lagi tinggi. Habis itu sedikit berhubung dengan masalah dua sifat yang qadimatan, dua sifat yang qadim kedua-duanya, itu sama dan basar. Dan takluk keduanya ialah takluk nyata, dipanggil inkishaf. Ya, tidak ada satu benda yang tertutup, mana nyata terang ya kepada Allah Ta'ala melalui sifat dua sifat. Pendengaran sama dinyata, penglihatan basar nyata. Dan di antara sifat Allah Ta'ala yang wajib diketahui, dipahami dan dipegang sebagai akidah. Berarti tiap satu sifat ada 2, 3 wajib. Sama. Ya, wajib syar'i kita atas sifat sama dia apa? Berpegang, mengetahui. Dan berpegang bahawasanya as-samu sifatun min awsaf atau min sifatillah ta'ala. Sama ni pendengaran satu sifat yang sabit dan maujud pada zat Tuhan. Itu wajib. Sebab Quran terang innallaha sami'un basir. Atau sami' bersifat dengan sifat sama, basir bersifat dengan basar. Satu. Yang kedua, wajib bagi kita fardu ain menolak lawan dia. Ya, lawan sama basar apa? Mendengar, melihat, mana buta tuli itu tak ada di Tuhan. 2. Yang ketiga, iqamatul dalil, mendirikan dalil. Dalil Quran innallaha sami'un basir. Dalil akal baharu alam. Senang ni. Semua sifat 20 kan. Dalil akal ni senang, dia 2 patah je, baharu alam. Tapi macam mana baharu alam menunjuk terang? Tu masalah dia. Macam mana baharu alam ni menunjuk terang bersifat ya Allah Ta'ala dengan segala sifat 20 tu. Sini sama dengan basar. Kita kena nampak terang tu. Ya. Alam sebagai tanda sama dan basar. Mana wajah tanasub munasabah dia ke mana? Ya. Sebab kalau sekiranya kita takdir benda yang lawan dia, sama basar, baik. Dalil akal dia, kalau tidak bersifat dengan sama dan basar, bermakna ia kurangan. Kurang tak? Kurang. Bila kurang, di diri dia pun dia tak boleh nak selesai, macam mana dia nak jadikan alam yang lain? Itu maksudnya. Ringkas itu nampak ni. Ya. Kalau kekurangan di dia sendiri dia tak boleh nak tolak, macam mana dia boleh nak menjadikan satu benda yang lain? Dia nak minum air pun nak angkat tak boleh, orang kena tonyong kat muka dia kan, orang kena suapkan dia. Berjalan pun orang kena bangun peniti. Tiba-tiba kita datang rumah dia, tengok ada standan buah kelapa, kata tu saya panjat tadi, kata boleh kan? Kita
Dia kelapa ada 2 tandan kan tu. Kita tanya siapa turun buah kelapa dia bawa. Kita saya tadi bukan kejap kau panjat buah kelapa. Ha? Kau panjat buah kelapa. Kau bangun pun orang nak kena pimpin. Faham tak? Jadi manakala kekurangan di dia pun dia nak setan nak buat benda lain. Oh lagilah. Itu sekurang-kurang dalam akal kita nampak. Bermakna ketiadaan sama dan basar menunjuk kekurangan. Maka Maha Suci Allah Ta'ala dia bersifat kekurangan. Tuhan tu mesti bersifat dengan kamalat, kesempurnaan. Ya kalau kurang je batal makna ketuhanan. Itu ringkas je. Jadi alam ni sebagai tanda yang jelas menunjukkan sabit bagi Allah Samad dan Basar. Sebab tidak ada suatu zat yang boleh membuat sesuatu termasuk alam yang besar ni kalau dia bersifat dengan kekurangan, ya. Maka oleh kerana itu sabitlah Samad dan Basar bagi Allah Ta'ala, ya. Itu ringkas je. Dari Quran senanglah banyak, innallaha samiun basir dan ayat sumpah. Kalam sama juga. Kalau tidak bersifat kalam maka dipanggil bisu. Maka bisu sifat kekurangan. Di kekurangan tak layak dengan Tuhan. Kalau sekiranya tak bersifat dengan kalam, mana bisu, mana kurang. Bila kurang, mana mungkin dia boleh jadikan alam. Sekarang alam sudah ada tak? Ada. Bermakna wajib Tuhan itu bersifat dengan kesempurnaan. Dan setengah daripada kesempurnaan ialah al-kalam. Jadi pusing itu ya. Dalam Quran teranglah. Wa kallamallahu Musa taklimah. Allah telah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benar perbicaraan yang layak dengan kebesaran Tuhan. Itu ada khilaf ulama dah. Dalam Ahli Sunnah, Asy'ariyah dan Maturidiyah ada khilaf. Yang didengar tu apa dia? Adalah zat dia ke di ataupun sebagian. Maka ikut Maturidiyah, yang didengar itu ialah suara yang Tuhan jadikan makhluklah. Tapi dia mutabik, dia sejajar dengan kehendak kalam yang ada di zat Tuhan. Itu Maturidiyah. Kalau Asy'ariyah dah, yang didengar tu sifat kalam sendiri yang ada kat Tuhan. Macam mana dia dengar, serah ke dia. Tuhan buka hijab tu dia dengar. Ya, bila sautin dengan tidak ada suara dan tidak ada sifat-sifat yang sempurna, sifat baru. Itu Asy'ariyah. Ya, Imam Abu Hasan Asy'ari berpegangan sedemikian. Ini dipanggil khilaf subhi. Khilaf dipegang ucuk-ucuk je, ya. Adapun dasar sama. Mana Ta'ala sama-sama dipegang ya tasif, ya bil kalam, bersifat dengan sifat kalam. Dia yang berkata-kata, yang menyuruh dan melarang. Ya, kalam tu ada dua, sama ada amar atau nahi, suruhan atau larangan. Yang berjanji, ya balasan baik bagi orang yang berbuat baik dan balasan-balasan buruk bagi mereka yang buat jahat, semua dalam Quran. Dengan kalamnya yang azali, qadim, berdiri dengan zat, berdiri mana mawujud pada zatnya, yang tidak menyerupai dengan kalam makhluk. Tidak ada satu wajah pun serupa antara kalam makhluk dan kalam tu Tuhan. Kalam makhluk beza dia apa? Makhluk, nama pun makhluk, mana baharu. Kalam Tuhan qadim, kalam makhluk dia akan habis. Kalam Tuhan tidak sedemikian, dia kekal, tu. Ya Allah. Maka tidaklah kalamnya itu dengan suara yang datang daripada pembawaan udara ataupun penggosokan beberapa benda. Ya. Tidak, kalau kita tergeser bunyi kan suara lidah kita. Tidak dengan huruf dan berputus-putus, tidak. Dengan maknanya lipatkan bibir dan menggerakkan lidah, itu kita. Tuhan bukan begitu. Dan sungguhnya Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur adalah kalam kitab-kitabnya yang diturunkan pada para rasulnya. Ya, habis. Alaihimussalatu wassalam. Baik, di sini kata kalam, Tuhan tidak berurut suara. Kalam kita, kalam kita tak urut suara ke Tuhan? Kat mana biasa dia? Kalam Tuhan qadim, kalam kita baharu. Ya. Sebab kita bercakap dengan apa? Dengan sifat kalam. Bukan kita bercakap dengan lidah. Sebab tu orang bisu ada lidah tak? Ada. Orang bisu dengan orang boleh berkata. Adakah orang yang boleh bercakap tu ada lidah? Orang tak boleh bercakap tu tak ada lidah. Dia ni tak ada lidah, buka kat mulut, panjang lidah dia. Jadi tak boleh bercakap. Sebab sifat kalam tu tuan tak letak kat dia. Sifat kalam tu tuan letak dekat tangan, tangan bercakap. Letak di kaki, kaki boleh bercakap. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari yang Tuhan tutup mulut tak boleh bercakap. Di akhirat besok, wa tukallimuna, berbicarakan kami aydihim, tangan-tangan mereka. Sebab sifat kalam tu Tuhan letak kat tangan, boleh cakap.
Ya, sekarang tuan letakkan sifat kalam di lidah, maka boleh dia bercakap. Kalau dia terik, jawab dia bisu. Tu jawapannya. Jadi biasa kita dengan Allah Ta'ala ialah kalam Allah Ta'ala qadimah. Qadim sedia kala, baki dia kekal. Adapun kalam kita sebaliknya. Ada awal, mana asal kita tak ada kan, kemudian baru dibagi. Itu makhluk. Kemudian dan Al-Quran itu dibaca dengan lidah, ditulis pada lembaran-lembaran kertas dan dihafalkan dalam hati. Dan pada itu Al-Quran itu qadim, berdiri dengan zat Allah, tidak menerima permisahan, penceraian dengan sebab berpindah ke dalam hati atau kertas. Nabi Musa AS mendengar kalam Allah Ta'ala tanpa suara dan huruf. Sebagaimana orang-orang abrar, orang-orang yang selalu berbuat kebajikan, melihat Allah Ta'ala di akhirat dengan tidak berjauhan dan berarat, mana bersifat yang sifat baru, tidak. Di dalam pada itu Al-Quran, sebab itu dalam benda ni ada perbahasan dan menjadi ujian kepada ulama ahli sunnah zaman imam-imam mazhab. Di antara yang didera di sini adalah Imam Ahmad bin Hanbal sehingga dipenjara. Sebab kerajaan ketiga itu dipro kepada apa? Quran adalah baharu gitu. Sedangkan imam mazhab itu semua mengatakan Quran qadim. Jadi bahas Quran mana? Quran yang tengah-tengah nampak ketah dia pegang tu memang baru. Maksud Quran adalah kalam Allah Ta'ala, kalamul ismi yang ada pada zat dia tu, itu yang qadim. Sekarang oleh kerana dia berkaitan dengan Quran yang kita baca, jadi untuk menyelamatkan jangan orang pergi herit Quran tu baharukan, dia kata kita sifat kalam pula baru. Tu. Jadi untuk itu secara itlak, kalau cakap secara umum disebut Quran qadim, kena kata begitu je. Tapi bila bahas, kita pecah lah. Quran mana? Kalau dimaksud ialah kalam di Tuhan tu. Ada pun kalam Quran yang kita baca ketah bertempat koyak rabak tu memanglah baru. Tapi secara itlak begitu. Jadi ulama' situ mempertahankan. Bila kata Quran qadim, cakap macam tu je. Kalau bahas pun kita bahas. Pada majlis ilmu kita bahas. Tu. Jadi golongan yang tak setuju, di antara kerajaan dia kata apa? Quran tu baru. Seorang ulama' ditangkap, dipaksa dan dipukul. Kena pada Imam Ahmad, akhirnya apa? Dipenjara. Bila dipukul aja, nak jatuh dia punya seluar tu kan, tangan daripada alam gaib angkat. Itu karamat dia ni. Karamat Imam Ahmad bin Hanbal. Di wali besar semua para imam-imam mazhab. Tiba kata Imam Syafi'i buat apa? Buat tauriah. Dia tengok banyak ulama' dah kena ni kan semua tangkap tak ada orang nak mengajar kan. Dia buat tauriah. Tauriah ni mana dia ada dua makna. Kalam tu ada dua makna. Satu makna dekat, satu makna jauh. Jadi bila orang tanya Imam Syafi'i, apa pendapat tentang Quran? Qadim ke baru? Imam Syafi'i angkat tangan dia. Dia tunjuk Taurat, Injil, Zabur, Quran. Haza makhluk. Faham? Quran, Taurat, Injil, Zabur, Quran. Kemudian dia tunjuk jari dia. Ingatkan Quran, tapi jari dia, kasat jari dia makhluk baru. Betul lah. Jadi Imam Syafi'i rupanya maksud dia jari dia yang baru, bukan Quran tu tauriah. Cakap ada dua makna dekat dan jauh. Orang sekali pandang ingatkan Quran yang masukkan, rupanya jari dia ditunjuk. Seorang dalam kocik dia ada duit kan, anak dia lagi dadah, asyik minta duit. Dia tak nak bagi, ni kata apa? Mak tak ada duit ke? Duit nak bagi kau ni memang tak ada. Duit yang nak bagi kau tu memang tak ada. Yang ni tak nak bagi. Kalau sekali pandang orang kata memang tak ada duit, cakap dia tu. Tapi maksud dia lain. Maksud duit yang nak bagi tu memang tak ada. Nak, dia kata kan. Mana duit yang nak bagi tu? Yang ni banyak ni, yang ni tak nak bagi. Tu kalam-kalam jenis ni ada tauriah. Di guna Nabi Ibrahim ada tauriah ni. Maksud dalam ayat tu kan. Kabiruhum haza. Bila kabiruhum haza tu dia masuk yang besar tu Allah Ta'ala. Dia ingatkan tu berhala itu cacat tinggal satu tu. Habis. Kemudian satu lagi iradah situ. Mana dia?
apabila segala sifat yang tersebut tadi ada pada zat Allah Ta'ala, maka adalah Allah Ta'ala itu yang hidup dengan hidupnya, mana hayat, yang mengetahui dengan ilmunya, dan yang berkuasa dengan kudrahnya, dan berkendak dengan iradahnya sekali, yang mendengar dengan samaknya, yang melihat dengan basarnya, dan yang berkata dengan kalamnya. Tidak dengan semata-mata zat. Nak keluarkan Mu'tazilah yang mengatakan Tuhan kuasa dengan zat, mendengar dengan zat, tengok dengan zat. Habis sifat mana lagi? Sebab dalam benda ni ada beberapa perbahasan. Kalau kita kata yang menjadikan alam dia apa? Allah Ta'ala. Yang bersifat kudratlah yang mengadakan alam, atau kalam bersih. Kalau kita kudrat Tuhan yang mengadakan, kalam itu tidak bersih lagi. Ya. Kalau dia kata yang menjadikan ialah kudrat, yang menentu ialah iradat, itu cakap makruh setengah ulama kata. Cakap bersih dia kena kait dua sekali, guna lapas yang tu mana sifat, ya. Yang menjadi, siapa yang menjadikan alam? Kita jawab zat yang Allah Ta'ala, mana yang bersifat iradat lah yang menentukan. Allah yang bersifat kudrat lah yang mengada dan meniadakan. Allah yang bersifat ilmu lah yang mengetahui. Jadi kita guna tu, zat yang bersifat ilmu mengetahui, zat yang bersifat kudrat iradat yang menentukan dan mengada. Mana gunakan dua sekali, zat wa sifat. Kita guna lapas yang. Kalau guna lapas dan, kufur tu tak ni. Tu bahasa Usuluddin jaga. Yang menjadikan alam sama ialah zat dan kudrat. Dia guna dua tu. Bila dan mana istirak, ada dua benda. Kalau dia kata zat dan kudrat menjadikan zat dan ilmu mengetahui, syirik hukum dia. Ya, sikit je lagi. Dari bahasan kita Kifayatul Awam beri bahas panjang. Sebab bahasa Usuluddin akidah kita kena tutup tengok. Kalau silap kan berdebus dia tuang, ya. Sebab kena faham betul. Lapas dan lain, lapas yang lain. Yang mana sifat? Ya, zat yang bersifat. Itu. Sekian-sekian, kudrat, sifat kudrat yang ada. Zat yang bersifat iradat yang menentu. Zat yang bersifat ilmu yang mengetahui. Atau kalam bersih. Ya, daripada ahli sunnah wal jamaah menjaga. Kemudian af'al mana perbuatan Allah Ta'ala. Wallah.